Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yaduru ma'asmi sya'ul firadi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam lakuku maju jaya, rakyat bahagia, mengamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam UMNO sebuah perjuangan. Yang berbahagia Tan Sri Kursi Tetap dan Timbalan Kursi Tetap, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia. Yang amat berhormat Tok Wan Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Naib Presiden UMNO. Yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nordin. Yang berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Yang berhormat Datuk Seri Nuraini bin Ahmad binti Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang berhormat Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, Ketua Pergerakan UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi Alung, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia mantan bos saya, Datuk Dr. Ashraf Wajidi bin Datuk Dusuki, Setiausaha Agong UMNO Malaysia, merangkap pengerusi MARA. Terima kasih bos kerana sudi menerima jawatan. Yang berbahagia Datuk Seri Utama Tengku Adenan Tengku Mansur, Bendahari Agong UMNO Malaysia. Yang berhormat bos saya juga, Datuk Azalina Osman Said, Ketua Perangan UMNO Malaysia. Barisan Majlis Kerja Tertinggi, Yang amat berhormat bos saya juga, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka. Ini Big Boss. Seterusnya sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan oleh Pusat Perhubungan kepada saya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya dilanda beberapa dugaan berbau ini sehingga hari ini saya kurang sihat. Saya kematian datuk yang saya cintai dan tadi rehat balik bilik saya banjir tuan-tuan. Banjir tingkat 29 Datuk Seri Presiden, sehingga kan saya tak dapat rehat dan terpaksalah mop sendiri bilik tersebut ya. Sidang perwakilan sekalian, kesempatan yang saya diberi pada kali ini ingin saya membawa tuan-tuan dan puan-puan mengimbau kembali sejarah kita tewas pada PRU 14. Minta maaf. Saya Fairul Nizam bin Roslan, Ketua UMNO Bahagian Alor Gajah. Kalau kita imbau kembali pada saat kita tewas pada PRU 14 yang lepas, kita dirundung sepi, dirundung sedih, dan kita bangkit sedikit demi sedikit sehingga kita berjaya menang beberapa pilihan raya dan membawa kemenangan beberapa juga pilihan raya negeri. Kenapa kita boleh menang pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita berada dalam keadaan tertekan, ditekan, dan kita berada dalam keadaan bersatu pada ketika itu. Tidak ada langsung perpecahan, tidak ada langsung tembak kaki sendiri, tidak ada langsung orang yang mempertikaikan institusi presiden pada ketika itu. Kita bergerak dalam satu derap langkah melawan Pakatan Harapan pada ketika itu. Kita sebagai pembangkang UMNO mampu bersatu. Tetapi apabila kita diberi rezeki oleh Allah SWT, kita dapat menjadi sebahagian daripada kerajaan
dan menjadi Perdana Menteri pada ketika itu, kita mula berbalah sesama kita. Akhirnya membawa ke pilihan raya. Dibawa pula suatu kempen. Ada pihak-pihak yang cuba melemahkan kita dengan pelbagai isu. Akhirnya kita tewas hanya menang 26 kursi saja, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita dapat pengajaran daripada cerita-cerita ini, tuan-tuan? UMNO hanya mampu kuat sekiranya kita saling bantu-membantu dan satu hati untuk menjaga parti kita sendiri. Kalau orang kita sendiri yang menembak parti sendiri, sehingga hari ini pun saya yakin dan percaya kita sukar untuk bangkit. Berilah ruang, tuan-tuan dan puan-puan, kepada jiwa kita, kepada akal dan minda kita. Dibuka dengan seluas-luasnya untuk meletakkan kepentingan parti nombor satu, untuk kita memastikan survival parti kita ini akan terbela pada masa hadapan. Saya ada berjumpa dengan Tok Yazlan, Pusri Perhubungan Kelantan. Saya ada berjumpa dengan Datuk Rizal Marikan. Saya ada berjumpa dengan Tok Mat, berbincang masalah parti. Rata-rata pemimpin kita mengatakan bahawa parti adalah perkara nombor satu yang perlu kita utamakan berbanding dengan kepentingan individu yang lain ataupun kepentingan wallet-wallet yang lain. Kalau kita berjaya meletakkan kepentingan parti ini nombor satu, tuan-tuan dan puan-puan, sidang perwakilan percayalah pada PRU 16 nanti ataupun yang paling hampir PRN pada 6 negeri nanti, kita akan berjaya sekurang-kurangnya mempertahankan kerusi dan menjadi kerajaan dalam 6 buah negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar atau tidak, dalam kita sibuk merangka gerak kerja untuk kempen pilihan raya negeri untuk 6 negeri kita, sahabat kita ini, kita sedar atau tidak ada satu NGO telah ditubuh. Semua tahu. Ada satu NGO telah ditubuh yang dinamakan Muafakat Nasional. Kita sedar atau tidak gerakan NGO ini untuk kumpul keahlian untuk memastikan ketua-ketua cawangan, ahli-ahli UMNO masuk dan menyertai NGO ini. Kenapa kita masih lagi nak menyokong? Saya minta pihak MKT ambil perhatian supaya sekiranya ada ahli-ahli UMNO yang menyertai NGO ini dipanggil ataupun diberi surat ataupun apa-apa jua untuk memastikan sokongan ahli-ahli parti kita ini yang menyokong, yang menjadi ahli kepada NGO ini tetap tidak berubah kepada UMNO. Saya risau, saya bimbang sewaktu pilihan raya negeri ini mereka menggunakan jentera parti kita sendiri di dalam NGO ini untuk menggerakkan kempen kepada pihak lawan. Ini harus kita beri perhatian. Seterusnya, saya ingin menyampaikan isi hati saya sendiri. Saya ingin memberi pandangan ataupun memberi teguran kepada MKT sewaktu mengeluarkan kenyataan-kenyataan. Saya harap biarlah kenyataan itu memberi kredit dan kelebihan kepada parti kita sendiri. Janganlah memberi kenyataan-kenyataan yang akhirnya boleh membuatkan pengundi di luar sana memandang enteng kepada kita, memandang rendah kepada kita. Jangan sampai besok kita pindah perlembagaan yang boleh memberi kenyataan hanya Presiden, Timbalan Presiden dan Naib Presiden sahaja. MKT kena bertanggungjawab. Lebih baik tuan-tuan dan puan-puan turun ke bahagian-bahagian ini, berjumpa dengan pimpinan cawangan di PKK Umi, memberi penerangan, mesej, info-info dan sebagainya, supaya mesej, info yang terkini dapat dipegang tahu. Jangan duduk di Kuala Lumpur saja memusuh MKT tetapi tidak turun ke bawah. Turunlah ke bawah. Jumpa kami di bawah. Kami perlukan maklumat. Kami perlukan segalanya. Kalau diharapkan jentera penerangan saja, tuan-tuan dan puan-puan, saya takut Datuk Seri Azalina nanti rambutnya jadi macam saya nanti. Ya? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyentuh satu isu rakyat. Melaka merakamkan penghargaan kepada Datuk Seri Azalina atas usaha menambah baik sistem kebankrapan dan rang undang-undang insolvensi. Ini mungkin ramai yang tidak tahu, antara cadangan pindaan yang dipertimbangkan kerajaan termasuk penetapan had masa penfailan borang bukti hutang
oleh pemiutang Seksyen 42 dan jadual C Akta 360 untuk mengelakkan isu kelewatan pemfailan yang boleh menyukarkan pelepasan individu bankrupt, membuat penambahbaikan kepada peruntukan pelepasan automatik mengikut Seksyen 33C Akta 360 supaya individu yang bankrupt boleh dilepaskan daripada kebankruptan dalam tempoh yang lebih singkat. Ini kerja siapa tuan-tuan dan perempuan? Menteri UMNO tuan-tuan dan perempuan. Berikanlah tepukan kepada Menteri Undang-Undang kita. Kerajaan juga melihat cadangan untuk membolehkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi jarak jauh dalam urusan pentadbiran kes kebankruptan bagi memudahkan urusan pelanggan, pemegang taruh dan jabatan. Ini kerja siapa tuan-tuan dan perempuan? Ini adalah juga kerja Menteri UMNO yang mana akibat daripada pindaan kepada undang-undang sedia ada itu akan membolehkan sekurang-kurangnya 130,000 orang bankrupt lepas daripada bankrupt mereka tuan-tuan. 130,000 orang daripada 260,000 kes bankrupt mendapat pelepasan kebankruptan mereka. Ini kerja siapa tuan-tuan dan perempuan? Menteri UMNO Datuk Seri Azalina. Berapa ramai kita dapat selamatkan? Saya ingin menyentuh juga tentang individu-individu yang bankrupt yang akibat daripada pinjaman mara. Peluang kedua untuk peminjam mara yang berstatus bankruptsi harus diberikan. Sejajar dengan matlamat penubuhan mara yang ditubuhkan untuk membantu golongan Bumiputera, terutamanya dalam mendapatkan bantuan perniagaan dan pinjaman untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, wajar diberi peluang kedua untuk meminjam yang mempunyai status bankruptsi. Di ibarat sudah jatuh di tipe tangga, peminjam berstatus seperti ini tidak mempunyai keupayaan untuk membayar semula kerana tertakluk kepada Akta Insolvensi 1967 beserta aset-aset yang turut dikawal selia oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Sewajarnya peminjam mara yang berstatus bankruptsi tidak disenarai hitamkan oleh pihak mara, termasuk penjamin-penjamin mereka, kerana kekangan yang mereka hadapi akibat disenarai hitam oleh pihak mara. Ada anak-anak peminjam serta penjamin yang berstatus bankruptsi ini tidak berpeluang melanjutkan pelajaran dengan bantuan mara, sedangkan keputusan yang diperoleh oleh mereka amat cemerlang untuk menyambung pelajaran. Siapa mereka ni tuan-tuan dan perempuan? Kalau bukan Melayu, kita kena bantu dia. Dewan Yang Mulia hari ini Melaka bawa supaya pihak mara, pihak kerajaan mengambil kira semula pertimbangan sewajarnya untuk membantu mereka-mereka ini. Harus diingat, peminjam berstatus bankruptsi ini bukan culas dalam membayar balik dan bukan juga lupa pada tanggungjawab mereka untuk membayar semula, tetapi kebatasan mereka akibat semua aset-aset dibekukan dan dikawal selia oleh pihak insolvensi. Mereka tidak berdoa dan meminta untuk jatuh bankrupt, tetapi mereka yang sebilangannya dalam jurusan profesional mencuba nasib untuk menjalankan perniagaan selaras dengan hasrat kerajaan untuk melibatkan pembabituan golongan usahawan graduan. Namun disangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Perniagaan yang dijalankan tidak berjaya sehingga mengakibatkan mereka jatuh muflis. Mereka ini aset negara. Berilah peluang kedua buat mereka dan anak-anak mereka untuk melanjutkan pelajaran. Santunilah mereka, dekati mereka dan selamilah jiwa dan hati mereka. Kebiasaannya mereka yang pernah gagal syarat dengan pengalaman yang berharga. Berilah peluang kedua buat mereka, pemudahkan urusan untuk mengeluarkan mereka daripada senarai hitam pihak mara agar anak-anak mereka diberi peluang sewajarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berundur diri, suka saya kongsikan akan keberadaan UMNO yang masa kini berada di persaingan antara perjuangan kuasa dan perjuangan prinsip. Sehingga hari ini tuan-tuan dan puan-puan, UMNO tidak pernah menggadaikan prinsip perjuangan membela agama, bangsa dan negara. Ini hakikat. Saya ambil contoh di negeri Melaka. Kalau betullah kita bersama kerajaan perpaduan ini kita memandang rendah kepada institusi agama, tidaklah terbina tahun ini tuan-tuan dan puan-puan.
4 masjid bakal dibina di negeri Melaka. Kalaulah betul UMNO ini tidak memperjuangkan bangsa, agama, setelah bersama-sama kerja perpaduan, tidaklah kita hari ini berjaya membawa Perdana Menteri kita duduk di atas ni bersama-sama untuk mendengar sendiri wadah perjuangan bangsa Melayu. Asas kita sebagai orang UMNO menjuarai orang Melayu, menjuarai agama dan juga membela negara. Memetik kata-kata almarhum Dato' On bin Jaafar untuk renungan kita bersama. Kita hendak menggesek biola dengan kuat agar lagu gesekan kita jangan sampai orang lain yang menggesek dan kita hanya menari sahaja mengikut lagu gesekan tersebut. Namun begitu, elok kata dalam muafakat, buruk kata di luar muafakat, kita perbaiki segala kelompongan kepincangan dalam keluarga kita terlebih dahulu. Itulah yang lebih afdal. Akhir kalam, 2 pantun daripada saya. Lembaganya bersih, nyawanya suci. Berseru kepada putera dan puteri. Agama yang mulia, junjunglah tinggi. Belalah bangsa, adat dan negeri. Tuah sakti, hamba Melaka. Esa hilang, dua terbilang. Patah tumbuh, hilang bertanda. Takkan Melayu hilang di dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaka menyokong. Terima kasih Melaka.